Sepertinya menjadi tumpuan selepas skuad tuan rumah dibelenggu beberapa kontroversi. Bermula dengan isu memboikot sesi latihan disebabkan kelewatan pembayaran gaji, barisan The Boskaurus juga berdepan risiko lumpuh sekiranya lebih ramai pemain yang angkat kaki menjejakkan kaki langkah Syarul Saad dan Ilham Di Paula. Pengurusan Perak FC sekali lagi terpaksa bersemuka dengan barisan pemain skuad utama semalam menjernihkan keadaan disebabkan masalah kelewatan gaji. Ianya meletakkan The Boskaurus dalam keadaan bahaya kerana berdepan risiko kehilangan pemain yang akan meninggalkan pasukan seperti mana Syarul Muhammad Saad, Ilham Di Paula yang mendapat tawaran pasukan lain dalam jendela perpindahan ketika ini. Usaha dengan Di Paula adalah muncul termination lah. Jadi kita tengah tunggu Di Paula untuk datang jumpa lah. Syarul Saad dia tanda tangan hari ini mutual termination antara Perak FC. Perak FC akan melayan kunjungan Seri Pahang hari ini dengan kedua-dua pihak mencapai kata sepakat untuk memberikan yang terbaik di dalam padang. Penjaga gol Muhammad Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti pula tampil membuat laporan polis menafikan penglibatannya dan rakan sepasukan mengenai kejadian menurunkan bendera negeri Perak separuh tiang seperti yang tersebar di media sosial. Perak FC sah kehilangan dua tonggak utama pasukan menjelang pertembungan menentang Seri Pahang FC malam esok selepas Syarul Saad dan Ilham Di Paula sah menyertai Johor Darul Takzim JDT. Perkembangan itu diumumkan menerusi laman sosial Johor Southern Tigers hari ini. Syarul yang berasal di bahagian pertahanan akan memakai jersey bernombor 32, sementara Di Paula yang juga penyerang naturalisasi akan menyarung jersey bernombor 31. Pengarah teknik ke JDT, Elias Edward turut mengesahkan juara Liga Super 7 kali itu akan meminjamkan pemain mereka kepada pasukan lain, antaranya Melaka United, Seri Pahang FC, Sabah dan UiTM FC pada jendela perpindahan pertengahan musim ini dan jendela perpindahan 2022. Daripada memiliki barisan idaman untuk mencabar kejuaraan Liga Super pada awal musim, kini status Perak FC bertukar menjadi pasukan paling pincang dalam kancah tertinggi Liga Tempatan itu ketika ini. Pemergian tonggak pertahanan Nazrul Naim Cik Hashim terus merudumkan moral pasukan apabila menjadi pemain ke-6 yang meninggalkan The Boskaurus akibat masalah gaji. Sabah FC menjadi penyelamat karier Nazrul Naim apabila tampil menawarkan tempat selaku pemain pinjaman sehingga akhir musim ini. Ada kita tengok ya, kalau sekiranya perubahan dalam PFC, mereka memerlukan saya balik untuk ke tim Perak balik, saya terbuka hati, saya open minded dan saya rasa Nazrul Naim merupakan pemain ke-6 meninggalkan Perak musim ini selepas Ilham Di Paula dan Syarul Saad berhijrah ke Johor Darul Takzim JDT. Kenny Peleras dan J Partiba menyertai KL City FC manakala pemain import Shakir Hamzah dalam perundingan untuk bersama klub Singapura dan Thailand. Kehilangan 6 pemain tonggak ini pasti meresahkan peminat The Boskaurus tatkala pasukan kesayangan mereka kini berada di kedudukan ke-10 daripada 12 pasukan Liga Super. Perak FC terus dilanda krisis, setiap hari ada isu atau kes baru. Jika sebelum ini Shakir Hamzah, terbaru Nazrul Naim pula menyusul langkah. Jurulatih Perak FC Chong Yifat akui perasaannya ketika ini bercampur baur. Ada sedih, ada marah namun berbalik kepada keperluan hakiki pemain, siapalah dia untuk menahannya dari berlaku. Sukarnya untuk pertahan reputasi Perak FC yang satu masa dulu gah dengan rekod dan kejayaan dalam saingan Liga Malaysia. Apa yang tidak kena dengan Chong Yifat di saat dia mengemudi Perak FC, segalanya serba tidak menjadi. Bermula dengan masalah kewangan, membawa kepada situasi dia kini kehilangan 70% pemain utamanya. Yifat tidak tahu bila situasi ini akan berakhir. Kita pun belum tentu berani nak ambil. Mungkin fan marah. Kita tak boleh salahkan fan. Ya. Sebab fan ni dia mungkin management tak cerita apa yang berlaku. Kan? So di Perak punya situasi ni adalah situasi yang siapa nak ambil ni? Tunggu saatlah. Tengok macam mana. Dan akhirnya ada seorang individu bersama dengan kumpulan tampil untuk membantu. Okey, cerita minggu lepas yang saya tiba-tiba viral dekat TikTok sebagainya tu, itu luahan saya pada management terdahulu. Sebelum ni. Sebelum ni yang nyata seolah-olah lepas tangan. Okey. Datuk, sebelum kita dapatkan Cikgu Azman iaitu GM Perak FC, sedih tetapi Perak ada masa untuk bounce back. Wak Imah kalau terjun dekat Liga Premier first time dalam sejarah bola sepak Perak pun tak apalah pada saya, Datuk. Itulah saya kata perbuatan orang yang mengendalikan ni impact dia kepada pasukan. Okey, mereka datang dan mereka pergi. Damage mereka akan buat, tapi
damage tu mereka tak kisah. Lubang besar daripada bubur, tubuh lubang besar daripada belah. Siapa nak tutup lubang tu? So akhirnya bola sepak akan merana. The consequences adalah football. Saya melihat impact daripada kalau kita orang politik terlibat pasal benda ni seolah menumpang populariti lah, kan. So kalau kita lihat apabila FC telah ditubuhkan, so di manakah mileage seseorang ahli politik tu ingin pergi, kan. Dan of course amat malang kepada Perak. Saya ingat Perak boleh lupakan Liga Super pada musim ini dan fokus balik untuk sedih. Musim akan datang. Sedih. Ini sedih. Angkara siapa boleh jadi macam ni? Detik hitam lah. Ya, because orang yang tak bertanggungjawab datang untuk personal mileage, political mileage, tapi akhirnya football suffer. Perak ada identiti mereka sendiri, ya. Dia memang satu pasukan boleh dihormati antara 4 pasukan teratas, ya. Always rank tinggi lah. Ya, tapi tiba-tiba dia dijatuhkan bermakna dua perkara lah saya tengok. Satu, you kill football. Dua, you kill the integrity of football in Perak. Kill. Kalau dulunya memang kita tahu Perak FA dinaungi oleh kerajaan negeri, tapi tidak ada masalah kerana momentum tu tetap berterusan kerana tidak ada perbalahan dalam ahli politik dalam Perak. So apabila ia ini terjadi, dan Perak FA menjadi mangsa. Okey, kita akan dapatkan secara langsung, saya rasa ini kali pertama GM pasukan Perak berjaya kita dapatkan, iaitu Cikgu Azman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Saudara Rizal. Sihat, Cikgu? Sihat, Sihat. Saya doa-doa lah Cikgu ambil tim ni, kalau boleh janganlah demam. InsyaAllah. Okey, di media sosial, penyokong-penyokong Perak amarahnya sukar dibendung. Tetapi saya rasa ini peluang terbaik untuk pihak pengurusan menjelaskan apakah status terkini pasukan, khususnya dari segi pengurusan, Cikgu. Okey, yang pertama setelah saya masuk pada 1 hari bulan Ogos dan saya memulakan tugas saya pada 2 hari bulan Ogos. Hari ini baru hari yang ke-23 saya berada di Perak FC. Saya sudah tentulah akan menyusun semula dari segi pentadbiran pasukan. Bila saya menyusun tu, saya akan meletakkan seorang yang betul-betul orang yang cintakan bola sepak. Orang yang ada, yang saya boleh istilahkan sebagai seorang yang gila bola. Jadi saya letakkan saudara Rashidi yang dikenali di Perak ni dengan nama Rhino. Beliau juga adalah pengusaha bas Rhino Aerial yang menjadi kenderaan rasmi Perak FC. So saya lantik dia untuk menguruskan pasukan, menguruskan barisan kejurulatihan supaya pasukan kita dapat dibentuk semula ataupun diberi napas baru. Itu langkah saya yang pertama. Selepas itu saya membuat satu tindakan untuk mencari kita punya toke. Perak FC ni tokenya PAFA. So saya rapatkan kembali hubungan Perak FC bersama dengan PAFA dengan menghubungi Sir PAFA, Cik Elmi, dan terima kasih juga Datuk Yazan selaku pemangku presiden dan juga beberapa staf di PAFA seperti Cik Bobby dan sebagainya untuk membantu bekerjasama semula dengan pasukan Perak bagi membentuk satu perjalanan pasukan yang lebih mantap untuk mengharungi baki-baki berlawanan yang sedia ada. Okey. Cikgu, background cikgu saya dah selidik, Cikgu. Ya ke? Saya dah selidik dah. So background cikgu adalah pendidikan jasmani, Cikgu, betul Betul. Okey. Saya cikgu sukan. Cikgu sukan, lulusan dari maktab di Johor. Betul tu. Antara rakan Dr. Sadiq UiTM, Dr. Faisal UM, Cikgu Zul SSBJ, Cikgu Ma'aris. Ya, itu adalah semua rakan-rakan saya masa dekat college dulu. Jadi tak salah sebenarnya pemilihan cikgu ataupun saya pun tak faham kenapa cikgu perlu pening kepala untuk ambil tugas ni. Kenapa cikgu perlu ambil tugas ni untuk peningkan kepala cikgu, sedangkan hal ni sebenarnya ditinggalkan oleh individu-individu yang kononnya pakar dalam bola sepak, kononnya terror dalam pengurusan bola sepak, cikgu.
Sebenarnya saya tidak melihat itu sebagai satu sebab mengapa saya masuk ataupun orang kata kenapa saya memberanikan diri untuk menahan belakang untuk menjadi satu platform fan atau semua orang nak bantai. Jadi yang pertama kerana saya merasakan sukan bola sepak khususnya di Negeri Perak ni adalah menjadi peminat saya. Saya ni bila disebut orang pendidikan jasmani, cikgu pendidikan jasmani, jadi sudah tentulah bola sepak ni adalah sukan yang menjadi darah daging saya. So kerana itulah, bertitik tolak itulah menyebabkan saya memberanikan diri memasuki ataupun masuk dalam kancah bola sepak negeri Perak ni. Okey. Cikgu, Ya. eksklusif di Bola Mamak, berapa bulan gaji Perak tertunggak sekarang ni? Berkaitan dengan gaji itu, setelah saya masuk pada 1 bulan Ogos, minggu lepas saya dah clearkan gaji untuk bulan Jun. Okey. Dan insyaAllah sebelum game kita di Alostar pada hari Sabtu ini, saya akan lunaskan gaji untuk bulan Julai. Okey. Jadi, setakat ni, cikgu on track menyelesaikan masalah especially gaji lah InsyaAllah. InsyaAllah. Itu janji saya dengan semua players. Agar sebelum bertandang ke Alostar, kita akan lunaskan gaji supaya mereka boleh berbelanja di Pekan Rabu di Alostar. Okey. Cikgu yakin cikgu boleh bertahan lama? Itu terpulang sebab saya hadir sebenarnya adalah untuk menolong, untuk membantu negeri saya, dan saya sudah pasti akan melakukan sesuatu bagi memulih keadaan yang semua orang sedia tahu keadaan bola sepak Perak yang saya tak perlu nak kupas lagi. Baik. Soalan terakhir saya, Okey. apa yang ingin disampaikan kepada penyokong-penyokong Perak? Pada saya, seluruh penyokong-penyokong Perak, marilah kita bersama-sama saya. Kerana saya ingat dalam istilah peperangan, bila kita satu upaya itu untuk menjadi kuat, menjadi hebat di dalam memenangi dalam peperangan, kita mestilah bersatu hati, bersatu padu, dan kita mempunyai kerjasama yang erat di antara penyokong, kepimpinan di dalam pasukan, pengurusan, untuk bersama-sama menjalin satu kerjasama agar kejayaan dapat diperolehi. Walaupun banyak pihak mengatakan Perak kemungkinan besar akan jatuh ke Liga Premier, tapi saya masih lagi menaruh harapan dan keyakinan kita ada 3 lagi baki perlawanan yang akan kita hadapi.